Okay, so untuk video kali ni kita akan cover tahap uh, co-ability level 4. Okay, lecture yang ke dalam part yang ketiga sorry, dalam part yang keempat. Video saya part keempat, chapter 1. Okay, jadi untuk part keempat ni jom kita tengok apa benda tajuk dia lah. Alright. So untuk kali ni kita akan tengok kepada prosedur keperluan latihan. So kita dah tengok organisasi dari segi perniagaan, kita dah tengok dari segi agihan kerja, bekerja dalam kumpulan, dokumentasi, dan hari ni ataupun dalam part ni saya nak you ada pengetahuan bahawasanya apabila kita bekerja, salah satu keperluan dalam bekerja adalah keperluan latihan. Okey, so dalam video ni kita akan tengok apa dia berkenaan dengan keperluan latihan lah. Okey, jadi yes, pertama kita akan tengok prosedur latihan. Kalaulah you adalah antara personel yang perlu mencari atau menyediakan latihan kepada staf di syarikat you ke apa ke, you tahulah prosedur dia. Okey, dan biasanya dia akan juga, kita akan sentuh juga berkenaan dengan prestasi lah. Okey, pengurusan prestasi ataupun kita akan sebut juga pasal KPI. Sebab apa, bila bekerja ni mesti ada petunjuk prestasi. So you kena tahu apa dia itu petunjuk prestasi lah ataupun pengurusan prestasi. Okey, so kita akan tengok kepada prosedur prestasi dan juga pengurusan latihan. Okey, so apa benda sedikitlah pengenalan dalam topik ni adalah kat mana pun kita, okey, you bekerja dalam industri ke, you bekerja dengan kerajaan ke, okey, so masa ni peredaran zaman ni, okey, ataupun kita panggil sebagai sekarang ni IR 4.0 kan, globalisasi dan sebagainya lah. Meaning teknologi berubah, sistem apa semua upgrade, banyak benda yang berubah dalam prosedur kerja. Jadi intelektual manusia juga akan semakin berkembang, betul tak? Tapi macam mana kita nak dapatkan perkembangan yang seiring dengan kita kata kemajuan ni, adalah dengan mendapatkan latihan untuk mempertingkatkan kemahiran dan juga pengetahuan kita lah. Kenapa kita perlukan latihan dan kita perlu pertingkatkan kemahiran kita dari semasa ke semasa? Pertama, yang saya sebut tadilah, the world keep changing, innovation keep emerging. Okay, jadi kita tak boleh nak duduk selesa. Kita kena ada growth mindset, dan kita kena ada sifat active learning. Siapa yang tengok yang yang first hari tu saya share tu link tu, you akan perasan skill tu mesti berkait. Mesti berkait. Okay, so bila kita tahu, kita sedarkan keperluan active learning ni, maksudnya kita perlu sentiasa belajar. Okey, jadi kita akan so bila kita tahu akan keperluan kita untuk belajar dan berkembang, bukan berkembang dari segi fizikal PKP ni semakin sihat. Okey, kita kena ada perkembangan, maksudnya ada pembelajaran berterusan dari segi latihan dan juga pengetahuan kita. Okey, jadi macam mana kita nak dapat tu adalah melalui latihan lah, latihan tempat kerja. Okey, so apa benda manfaat pembangunan kemahiran ni? Okey, antara manfaatnya adalah untuk meningkatkan produktiviti pekerja, pembangunan pekerjaan, pembangunan diri. Okey, konsep kita berkongsi, okey, model dan rangka kerja yang boleh diguna untuk analisa, faham dan merancang peningkatan prestasi. Selain itu juga memperkukuh hubungan merentasi seluruh jabatan, meningkatkan kerjasama dan sokongan serta saling mempercayai. Trust tu penting lah. Trust ataupun kepercayaan, teamwork. Biasanya kalau kita buat ni, ada juga bila kita kerja kadang syarikat akan adakan team building sebab inilah untuk kerjasama erat. Sebab kita bekerja dalam organisasi, jadi kita perlu ada kemahiran untuk bekerjasama. Okey, so kita boleh dapat juga melalui latihan team building. Boleh buatlah. Okey, ataupun
boleh dicadangkan jika awak bekerja nanti. Okey, kemahiran dan teknik untuk mengendalikan memisahkan antara aktiviti dengan pihak berkepentingan. Integriti lah ni. Okey. Teknik praktikal, kaedah melaksanakan visi hidup, misi dan pengukuhan nilai. So, perkara-perkara ni nanti boleh baca jugalah bila tengok slide ataupun video ni, nanti boleh sambil-sambil dengar saya explain ni, boleh juga awak tengok dia punya manfaat ni lah. Okey, so ni adalah antara apa yang kita boleh manfaatkan daripada segi apabila kita menjalani pembangunan kemahiran, latihan pembangunan kemahiran. Okey, so basically inilah dia tujuan dia, untuk empowering lah sebenarnya, pendek. Kalau dalam bahasa mudahnya, untuk empower kita punya inilah sebagai staff ataupun pekerja. Okey, apa benda keperluan prosedur latihan? Apa itu keperluan prosedur latihan? Okey, so antara bila kita nak menjalankan atau nak mengendalikan sesuatu latihan, antara keperluan latihan adalah prosedur latihan. Okey, lepas tu kita kena kenal pasti jurulatih. Jurulatih siapa yang kita nak jemput ke, nak panggil untuk memberikan latihan tersebut, mestilah orang yang ada kompetensi dia. Okey, tak kira lah apa pun jenis latihan yang you nak bagi, mesti you kena kenal kompetensinya seiring dengan objektif latihan yang kita nak sampaikan. Okey, kemudian penilaian kepada pelatih, buat kursus, apa penilaian yang sepatutnya. Okey, kemudian perlu set jadual. Perlu set jadual lah. Bila staf dah mula bekerja, ada yang bekerja secara shift, ada yang bekerja secara 8 hingga 5 dan sebagainya. Tengok kesesuaian, sama ada dia staf baru ke, staf lama ke, ataupun kalau staf ni pergi dalam satu organisasi ni pergi kursus yang macam mana pula operasi di tempat kerja. So, semua benda tu perlu diambil kira untuk kita setkan kita punya jadual. Okey, seterusnya apabila kita dah jalankan latihan, maksudnya kita mesti expect ada outcome. Kita expect ada outcome daripada staff yang kita hantar pergi latihan. Okey, ataupun staff yang pergi latihan tu perlu sedar bahawasanya apabila you menjalani latihan, bahawasanya prestasi you patutnya meningkat lah. Okey, sebab you dah diberi kemahiran, maksudnya kompetensi you telah diasah dan digilap lagi, kan? Jadi mesti ada penilaian semula atau pengesahan semula prestasi bekerja you. Okey, seterusnya apabila kita nak menjalankan ataupun ini adalah prosedur latihan untuk pekerja lah. Okey, so pertama sekali majikan perlulah menyediakan program latihan dan pendidikan yang dibina untuk memberi pekerja keupayaan untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Okey, so biasanya apabila kita mula bekerja, okey, sepatutnya tak kira lah you bekerja dalam organisasi macam mana, dalam industri dan sebagainya, mesti sepatutnya organisasi itu menyediakan training. Kalau you sebagai pekerja baru, you sepatutnya diberikan orang kata you ada hak untuk menerima training. Tapi itu sebab kadang-kadang kan, perasan tak, bila kita mohon kerja, kebanyakannya dia akan minta pengalaman dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah salah satu daripada cara ataupun strategi untuk mengurangkan kos dari segi training itulah. That's why banyak syarikat yang dah establish dan sebagainya, mereka lebih prefer orang yang ada pengalaman. Okey, seterusnya tapi apa pun, walaupun kita ni memanglah semua orang kan fresh graduate, akan bermula baru kan, start fresh. So sebagai pekerja yang baru, kita perlu tahu yang hak kita untuk dapatkan latihan tu memang ada. Okey, seterusnya majikan juga perlu mengenal pasti kaedah yang betul dan sesuai untuk mengaturkan program latihan. Sebelum satu-satu latihan tu nak dikendalikan atau nak diberikan kepada staf, dia sepatutnya check lah, okey, ataupun semak apa keperluan. Okey, antara prosedur lain adalah majikan mestilah kenal pasti sumber yang ada seperti alat bantuan audio, visual, bahan kursus dan tenaga pengajar. So apa keperluan untuk mengendalikan kursus itulah, dari segi teknikalnya perlu juga dikenal pasti. Seterusnya memastikan pekerja memperoleh kecekapan dan kemahiran untuk menjalankan kerja sebaik-baik saja latihan selesai untuk memaksimumkan produktiviti di syarikat. Okey, so setelah diberi latihan,
majikan juga perlu ada pemantauan, perlu ada satu penilaian bahawasanya pekerja dia setelah dihantar untuk menjalankan latihan tu ada peningkatan dari segi prestasi. Sama juga kalau you nanti bekerja, you menjalani latihan khusus training ke apa, okay, so bila you balik, okay, you seharusnya, okay, you seharusnya you got more knowledge, okay, on doing your task, job, okay, so you sepatutnya perform dan sepatutnya ada penilaian lah ke atas tu. Dan memang pun even kita bekerja dalam government pun every year kita akan dinilai, okay. Seterusnya mengenal pasti okay, let's say ini adalah pengetahuan umum, sama ada kita nak menjalani latihan atau kita nak menganjurkan apa-apa latihan untuk organisasi kita. Okey, jadi bagaimana kita nak menentukan jurulatih yang sesuai? Okey, so pertama kita kena kaji dari segi organisasi punya culture lah, budaya organisasi kita sendiri. Okey, gaya pembelajaran staff, okey, kompetensi ataupun tahap kematangan ahli yang nak memberi latihan kepada staf kita, okey, ataupun kepada kumpulan dalam organisasi kita lah, okey. Dan tahap kesukaran mata pelajaran yang ditawarkan dalam modul kursus, okey, kena ada ketua pasukan dalam kursus tersebut. Dan juga jurulatih mestilah fleksibel dalam memilih kaedah latihan yang sesuai. Kerana apa? Kerana lain staff mungkin lain dia punya level of ni kan. Staff baru pun, okay, contoh staff baru, let's say 3 tahun tu kita kategorikan sebagai staff baru. So ada yang baru masuk, ada yang mungkin dah 3 tahun, jadi dah ada sedikit pengalaman. So biasanya jurulatih ni dia kena fleksibel, dia kena pelbagaikan sikit dia punya kaedah untuk dia menjalankan latihan. Okay, so penilaian pula adalah staff perlu yang menjalani latihan perlu diuji lah. Okey, jika dia melibatkan penggunaan jentera, ujian mestilah mencerminkan keupayaan pekerja untuk menggunakan peralatan dengan selamat kan. Okey, ataupun boleh juga terdiri daripada tugasan-tugasan bertulis atau amali lah tentang apa yang telah diajar semasa sesi latihan. Perlu, tak boleh pergi latihan saja tapi tidak ada penilaian. Okey, sebenarnya benda ni saya rasa bila kita bekerja, kadang waktu kita kerja tu lah kita akan belajar lah juga. Cuma ini sekadar pengetahuan am. So bila let's say lah you masuk bekerja nanti, you sudah ada sedikit pengetahuan apa yang you kena buat jika sekiranya anda diminta untuk mengendalikan sesebuah latihan. So kena ada jadual lah. Macam saya cakap tadi lah di awal saya punya penerangan, kalau nak buat jadual tu you kena tengok dari segi berapa lama latihan tu nak dibuat, apa impact ataupun implikasi terhadap operasi kerja, dan perlu tengok kepada apa jenis tugas lah, rumit ke tidak bidang tersebut dan sebagainya. Seterusnya berkenaan dengan penunjuk prestasi utama, ataupun KPI lah. Kat mana-mana pun ada. Sebab apa? Biasanya untuk kita mencapai visi dan misi sesuatu organisasi, kita akan bekerja mengikut kepada KPI, penunjuk prestasi utama. Supaya apa? Sebenarnya dia nak bagi kita satu plan kerja yang jelas. Ke arah mana kita nak bawa organisasi kita tu untuk mencapai misi ataupun visi utama organisasi. So apa yang biasanya ada dalam KPI ni? Biasanya sasaran lah. Sasaran tu target kerja kita. Julat tu pula contohnya ada yang cemerlang. Julat prestasi ni boleh dikategorikan mungkin kepada cemerlang, baik, sederhana, lemah. Macam tu julat lah. Pengekodan pula dia ada coding tertentu lah. Maksud dia macam dia biasanya dia akan ada satu sistem. Dia akan ada satu sistem yang mana kita boleh lihat secara visual. Tempoh masa pula
perlu dilengkapkan. Contohnya macam kalau seperti mana yang dibuat di MARA lah, saya ambil contoh di KKTM ni, biasanya setiap quarterly, setiap suku tahun kita kena report untuk bulan 1 sampai bulan 4 apa yang dah dicapai. Bulan 1 bulan 3 apa dah dicapai. Untuk bulan 4 sampai bulan 6 apa, untuk bulan 7 sampai bulan 9 apa, 10 sampai 12 macam mana. Okay, so ada tempoh masa. Penanda aras pula adalah dia punya ukuran lah. Of course, everything yang kita set mesti ada, boleh diukur. Okay, can be measured. Kalau tak macam mana kan? Maksudnya dia ada pemarkahan tertentu. Contoh kita tengok balik julat. 9, kita kata 8 hingga 10 cemerlang. 7 macam itulah dia punya 9 hingga 10 cemerlang, 7 hingga 8 baik, macam tu sebagainya. Okay, so boleh diberikan pemarkahan ataupun boleh diukur. Sebab ada dari segi kuantitatifnya ataupun kualitatifnya, sebagainya. Ada kosnya, ada tempohnya, semua boleh diukur. Okay, supaya you nak buat kerja, supaya benda tu jelas. Kalau orang bagi you task tapi tak ada deadline kan, apa yang nak, sejauh mana, kuantiti kerja banyak mana, tak boleh diukur, susah lah. Okay, orang yang nak menilai tu pun akan jadi susah. Jadi macam bila nak menilai tu dia jadi bias pula kan. So mesti ada ni lah, kena ada kita kata sebagai pengukuran, boleh diukur. Okay, so antara jenis KPI-nya, pertama KPI, hasil KPI. Hasil ni adalah penunjuk yang perlahan bagi mengukur output aktiviti yang lepas. Seterusnya, bukan seterusnya lah, sebagai contohnya hasil, kadar pencapaian, pulangan ke atas equity, kepuasan pelanggan dan pengekalan kerja. Jadi bila kita laksanakan, kita kata sebagai kita punya kerja tadi mengikut KPI, kan tadi saya kata boleh diukur, tapi impact dia terhadap organisasi itu kita panggil hasil. Hasil tu mungkin boleh dapat dalam masa yang cepat, boleh juga biasanya lambat lah. Sebab apa yang kita biasanya nak adalah dari segi kepuasan pelanggan. Pelanggan ni tak kira lah, kalau you bekerja dalam organisasi seperti MARA, pelanggan tu mungkin student, mungkin HQ, ibu bapa. Okay, tu antara yang kita nak, siapa yang kita perlu serve lah. Okay, seterusnya pemandu KPI adalah penunjuk utama atau penggerak nilai yang mengukur aktiviti mendatangkan kesan besar ke atas pencapaian KPI. Okey, KPI ini mengukur aktiviti dalam keadaan semasa atau pada masa akan datang. So pemandu ni maksudnya apa benda yang you nak buat. Contohnya sebab kalau macam saya ni seorang pengajar, saya mengajar saya mengajar, saya menilai, memberi penilaian kepada pelajar, kemudian saya merekodkan kedatangan, merekodkan markah dan sebagainya, membuat analisa, itu semua adalah pengukuran. Itu contohlah. Okey, jadi untuk latihan adalah setakat tu saja. Okay, so kalau ada soalan boleh WhatsApp ataupun masukkan dalam Teams je. Saya juga akan upload benda ni dalam YouTube saya, so boleh rujuk kat situ lah, kat link yang saya bagi tu. Okay, so kita akan jumpa dalam next lecture. Okay, part 1 bagi chapter 2. Okay, terima kasih.